Hari ni kita akan sambung bincang soalan yang cikgu suruh buat semalam tu, okey? Okey, mula kita tengok dulu soalannya apa. Okey, yang ni kan kita belum bincang. Yang sini ada yang bilang kelas tu. Okey, so kat sini dia tunjuk graph, dia tunjuk data yang tak terkumpul. Okey? Ini maksudnya data yang tidak terkumpul. Lepas tu dia cakap berdasarkan rajah 11 ni, lengkapkan jadual 11 di ruang jawapan yang ni. Okey, so sekarang dia dah bagi umur, kekerapan dengan titik tengah. Okey, jadi umur ni kita tengok 30 hingga 39. Dan ini pula 40 hingga 49. Jadi yang ni boleh agak tak berapa? 50-59. Okey, betul. 50-59. Ni 60-69. Okey, kita sambung je. Tengok. 50-59, 60-69 sampailah sini. Okey, untuk cari kekerapan ni, okey, tengok dekat sini. Okey, untuk cari kekerapan ni kita tengok contohnya umur 30 hingga 39. Dalam sini kira umur yang ada nombor 30 hingga 39. Dekat sini ada 5. Okey, sebab tu kita tulis kat sini 5. Okey, untuk 40 hingga 49 ada berapa dalam ni? Okey, cari nombor 40 hingga 49 ada berapa dalam ni. Dan kita tulis. So, semua akan dapat macam ni. Betul tak? Semua dapat tak macam ni? Dapat. Dapat Okey, untuk titik tengah pula macam mana midpoint ni? Okey, untuk titik tengah ni 30 tambah 39 bahagi 2 dapat 34.5. Dan ni pula 40 tambah 49 bahagi 2 dapat 44.5. Okey, jadi kita tengok pattern dia tambah 10 kan. Jadi maksudnya yang bawah pun semua tambah 10. Maksudnya 44.5 tambah 10 dapat 54.5, dapat 64.5 dan seterusnya. Kalau tak yakin lagi macam tu, kira je lah balik. 60 tambah 69 bahagi 2 dapat tak 64.5. Okay, itu caranya untuk check. Okay, midpoint ni boleh? Boleh. Okay, boleh Okay, so sekarang ni dia tanya, ni yang korang tak tahu tu. Selang kelas, kan? Okay, macam mana nak cari selang kelas? Tengok dekat sini. Okay, so macam mana nak cari selang kelas? Formula dia 30 tu, 39 tolak 30 dapat berapa? 9. 9, okay. Tambahkan dengan 1. Itu cara kira selang kelas. Maksudnya nombor yang sini tolak dengan nombor sini. Hasil tu tambahkan dengan 1. So, selang kelas dia jadi berapa? 10. 10, okay. So, kalau tak yakin jawapan dia macam tu, kiralah mana-mana punya kelas kat sini. Contoh cikgu ambil 79 tolak 70 tambah 1 dapat 10. Okay. Jadi selang kelas dia untuk semua ni adalah 10. Okay, 10. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, bagus. Okay, macam mana nak kira min? Faham tak macam mana yang cikgu tunjuk semalam nak kira min tu? Dalam video malam tadi. Dah tengok ke belum? Min purata Purata. Tapi kita kira dia mesti frekuensi ni, kekerapan ni darab dengan titik tengah. Okay, maksudnya 5 darab 34.5 dapat berapa? Okay, kira. Tulis berapa dekat sini. Lepas tu untuk ni pula 7 darab ni dapat berapa? Okay, sama untuk seterusnya pun kira. Darabkan dapat berapa? Ni semua. Lepas tu kita dah kira ni hasil darab ni, tambahkan ni. Okay, ni semua ni tambahkan. Bila kita dah tambah, tulis dekat belah atas ni. Yang ni. Ni dia tunjuk satu-satu kan? Okay, cara yang cikgu ajar korang buat lagi satu kolom kat sini.
satu table kat sini. Tulis frekuensi darab midpoint, kekerapan darab titik tengah. Okey. Jadi 5 darab 34.5 dapat berapa? 7 darab 44.5 dapat berapa? Dan seterusnya sampai bawah ni. Lepas tu tambahkan semua ni. Tulis dekat atas ni. Okey. Okey, itu untuk yang atas. Yang belah bawah ni pula, buat hasil tambah ni je. Kekerapan ni tambahkan 5 tambah 7, 9, 11, 8, 6, 4. Tambahkan ni semua dapat 50. Okey. Jadi yang belah sini tadi, bahagikan dengan jumlah kekerapan ni, kita dapat dia punya mean. Boleh? Boleh. Faham Okay, dia mesti kekerapan darab titik tengah untuk mean ni, untuk belah atas ni. Okay. Nak tulis satu-satu macam ni pun boleh juga. Tapi lagi senang kalau terus buat lagi satu kotak kat sini. Okay. Okay. So yang seterusnya dia suruh berdasarkan jadual 3 hitung mean. Okay, ni dah settle. Lepas tu dia cakap dengan skala 2 cm kepada 10 tahun pada paksi mengufuk. Mengufuk ni maksudnya paksi X. Dan 2 cm kepada seorang pesakit pada paksi mencancang. Lukis histogram. Okay, dia cakap 2 cm 10 tahun. Maksudnya beza yang dekat sini mesti 10. Okay, ni beza dia mesti 10. Tengok, 34 dengan 44.5 bezanya adalah 10. Ni pun beza dia pun 10. Jadi betul lah. Okay, kita dah penuhi syarat yang pertama, 2 cm kepada 10. Okay, syarat yang kedua dekat paksi mencancang ni 2 cm kepada seorang. Okay, macam cikgu cakap, satu kotak ni maksudnya 2 cm. Okay, yang ini maksudnya 2 cm. So dia cakap 2 cm ni adalah seorang pesakit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Okay, macam mana nak tahu yang atas ni sampai nombor berapa kita kena tulis? Tengok dekat kekerapan ni. Kekerapan ni berapa nilai paling besar? Nilai paling besar adalah 11. So kita tahu yang graf ni mesti sampai nombor 11. Jadi gariskanlah paksi Y ni lebih sikit daripada 11. Jangan garis sampai sini je. Okay, so nampak tak cantik. So garis lebih sikit. Okay. So untuk paksi Y. Untuk paksi X ni, macam yang cikgu ajar sebelum ni, kita tulis kekerapan. Kita tulis sempadan atas kan dekat belah sini, bukan titik tengah. Betul? Ingat tak? Dekat yang tu sempadan atas. Okay. Guna sempadan atas. Yang ini pun cikgu sarankan untuk guna sempadan atas lah. Sebab kalau kita guna sempadan atas, kita akan tulis dekat sini. Okay. Jatuh yang dia tu kat tengah. Okay. Jadi kenalah cari lagi satu, buat lagi satu kotak untuk sempadan atas kat belah sini. Okay. Okay. So, macam mana nak cari sempadan atas? Nilai yang paling atas tu tambah dengan nilai yang paling bawah selepas tu bahagi 2. Okay, betul. 29 tambah 40 bahagi 2 dapat 39.5. Okay. Tak pun. So tengok tengok nombor paling atas ni. Ni 39 kan? Okay. Jadi sempadan atas dia mestilah 39.5. Ni 49. Sempadan atas dia mesti 49.5. Ni 59. Sempadan atas dia ialah 59.5. Dia macam tu je sebenarnya. Kalau dia minta sempadan bawah pula, macam yang ni 30 kan? Nombor yang sebelum tu adalah 29. Jadi sempadan bawah dia adalah 29.5. Dia macam tu je. Okay? Boleh? Sempadan atas? Boleh. Okay. So, kat sini kita tahu dia 39.5, lepas tu 49.5, 59.5. Okay. Jadi macam mana nak tahu yang kat sini 39.5? Ni mestilah 39.5 kan? Okay, sekarang 34.5. Okay, tengok. Beza antara 34.5 dengan 44.5 adalah 10. Okay, jadi 10. Lepas tu jarak antara ni pun 10 kotak. So 10 bagi 10 maksudnya satu kotak ni nilai dia 1. Okay.
dalam satu kotak ni nilai dia adalah 1. Jadi 39.5 tu dekat mana? Buatlah 34.5 tambah. Tengok ni. Ni ada 5 kotak kan beza dia. So maksudnya 34.5 tambah 5 dapat 39.5. Jadi 39.5 dekat sini. Betul tak? Macam yang kita belajar 39.5 dekat sini. Okay? Dia macam tu. Tengok 39.5 kan? Okay, 39.5 dekat sini. Kekerapan dia adalah 5. Dia tanda kan. Betul. Okay. Untuk yang ni pula, kalau ni 39.5, ni adalah 49.5. Okay. Jadi untuk 49.5, kita tengok kekerapannya adalah 7. So 7 dekat mana? Ni. Okay, seterusnya untuk yang sini 49.5, ni 59.5. 59.5 kekerapan dia 9. Okay, so ni 9. Lepas tu yang sini 11. Tingkatkanlah semua, plotkan semua. Ini plot untuk 99.5. 99.5, 4. Tengok, ni 4. Okay. So bila kita dah plotkan, sekarang ni bayangkan yang histogram ni tak ada lagi Okay. So, bila kita dah plotkan, macam mana nak gariskan? Okay, garislah sampai sini. Sini, daripada sini sampai sini gariskan. Okay. Lepas tu dia minta sampai sini kan. So kita garislah lebih sikit. Sampai situ. Lepas tu, ini pun garis lebih ke sini. Ini pun sama. Dan lepas tu kita sambungkanlah buat bumbung atap ni. Okay. Tutup dia. Okay, sekarang ni kita punya graf mula daripada sini, betul? Dan berakhir dekat sini. So, kenalah buat yang belah depan ni sikit. So, kalau kat sini 39.5, dekat sini maksudnya 29.5. So, kita kena lengkapkan yang dekat sini. Okay. Lengkapkan graf yang sini. So, tengok dekat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak kita ada 7 bar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Betul. Tadi kita ada 6 je kan? Kita sampai sini je kan? Sebab tu kena tambah yang depan ni. Boleh? Boleh. Boleh Okay. So sekarang dah tahu nak buat histogram macam mana, nak buat ojif macam mana, nak buat poligon kekerapan macam mana. Boleh tak nak buat graf ojif dengan poligon kekerapan tu? Boleh. Ojif dia. Macam nanti cikgu buat nota bagi dekat kamu. Poligon kekerapan sama je macam ni. Apa ni? Yang ni apa? Ojif. Bukan apa ni yang kita buat ni? Histogram. Poligon kekerapan sama yang cuma guna garis tu. Okay. So tu untuk soalan yang ini. Jadi dia ada tanya lagi tak apa-apa? Okay. Lepas tu untuk soalan yang D pula dia tanya. Jika umur warga emas bermula 60 tahun. Menggunakan histogram menyatakan bilangan warga emas yang dikesan positif. Okay. Tengok dekat sini. Dia tanya bilangan umur bermula 60 tahun. Lepas tu dia tanya berapa orang yang positif. Jadi kita tengok dekat kita punya kotak ni tadi kan. Okay. Umur 60 tahun bermula daripada sini. Bermula kat sini. Jadi macam mana nak tahu berapa orang yang positif? So kita ambil jalan ni. Daripada 60 ni. Kekerapannya adalah 11 kan. Okay. So 11 ni sampai ke bawah ni. Kita kira berapa orang. 11 tambah 8 tambah 6 tambah 4. Okay. Sebab ini jadual yang dia bagi ni adalah jadual yang mengikuti swab test kan.
Okay. So dia tanya lepas umur 60 berapa orang yang positif. Ni dia. Okay. Lepas umur 60 maksudnya 60 tu termasuk lah. 60 sampai yang ke bawah. Okay. Berapa orang. Jadi kita ambil dia punya kekerapan. Faham tak? Faham. Okay, faham Okay, so kita tengok soalan yang minggu lepas yang cikgu suruh buat tu. Yang cikgu suruh kamu check jawapan tu. Okay, soalan yang ni. Ni dah buat ke semua? Ya. Dah. Buat tak? Dapat tak jawapan? Macam yang cikgu hantar tu. Ada yang siapa-siapa tak faham tak? Nak cikgu terangkan yang mana? Okay, Saya tengok. dapat. Apa dia? Saya dapat. Dapat Okay, tak apa. Kita tengok tadi imbas je. Okay. So, dia suruh lengkapkan jadual kekerapan ni. So, ni macam biasalah. Macam tadi kan yang kita baru lepas bincang. 21 hingga 25, ni 26 hingga 30. So, ni akan jadi 31 hingga 35. Okay, cuba tengok jawapan dia. Betul tak? 31 hingga 35. Ni. Okay, so betul lah ni. Lepas tu ni pun kira lah. Midpoint ni kira 21 tambah 25 bahagi 2 dapat 23. Okay, kira sampai bawah. Ini tengok dekat dalam jadual tu. Dalam jadual yang ni ada berapa? Okay. So yang nombor B dia suruh hitung mean. Mean macam yang cikgu tunjuk tadi lah. Okay. Darabkan. Cuba kira. Betul ke jawapan 35.5? Betul. Betul. Betul korang kira macam mana? Tambah semua titik tengah bahagi dengan 6. Oh, okay. Tambah semua titik tengah bahagi 6. Cuba guna cara yang cikgu ajar tadi. Titik tengah darab kekerapan. Lepas tu tambahkan untuk yang semua. Dapat tak? Dapat tak kira dia punya mean? Darabkan titik tengah dengan kekerapan. Ni darab ni, ni darab ni. Okay, semua pun darabkan sampai bawah. Dapat you. Dapat kan? 35.5. Dapat. Okay, dapat So, lepas ni guna cara macam tu, okay? Okay. So, sudah settle. Lepas tu, dia suruh cari apa lagi? Menggunakan skala 2 cm kepada 5 pada paksi X dan 2 cm kepada 1 pada paksi Y. Okay. Kita tengok. Dekat paksi X, 2 cm kepada berapa? 5
10 cm kepada 1. Ni semua 1 beza dia. Yang ni pula beza dia adalah 5. Betul ke? Okey. 23 tolak 18 dapat 5. 28 tolak 23 dapat 5. So betul dah ni. Okey. So kita tahu kalau graf poligon dia suruh guna graf poligon kekerapan. Okey, graf poligon kekerapan dia paksi X ni mesti midpoint titik tengah dan paksi Y ni mesti kekerapan. Okey. Tengok ni. Dia guna titik tengah. Okey. Lagi satu. Dekat sini dia 23 kan? Okey. 23 punya titik tengah. Lepas tu kekerapan dia adalah 5. So 23 ni 23. Kekerapannya adalah 5. Tapi okey, ni pula 48. Kekerapannya adalah 4. 48 kekerapannya adalah 4. Okey. Kalau kita ikut dalam jadual ni je, kita akan dapat graf yang tergantung sampai sini je kan? So, kita kena tambah lagi satu dekat sini. So, ni kalau 43, ni 48. So, maksudnya dekat sini adalah 5. 53. Okey. So, yang kat atas ni, kalau ni 28, ni 23. Yang kat sini adalah 18. Okey. Okey, so maksudnya dekat sini dia punya kekerapan mesti kosong. Yang ni pun kosong. So, bila graf tergantung macam ni, tambahkan je lagi satu titik tengah. Yang untuk sebelum dan juga selepas. Okay. Sebab kita mesti habiskan graf ni dekat kosong. Kita mesti tak nak dia tergantung macam ni. Kita mesti drag dia, tarik dia sampai bawah. Sampai dia kosong kat sini. So, dia akan jadi satu graf yang lengkap. Bermula dekat paksi X sama dengan kosong dan berakhir dekat X sama dengan kosong juga. Okay, boleh? Kena tambah. Boleh. Kena tambah titik tengah ni. Letak lagi yang belah atas dengan belah bawah ni. Kalau kita punya kekerapan ni tak berakhir dekat kosong. Dan bermula dekat kosong. Okay. Dia mesti kosong, ni pun kosong. Atas dengan bawah mesti kosong. Okay. Kalau tak, tambah macam yang cikgu tambah ni. Boleh Okey, untuk seterusnya. Dia tanya bilangan pasukan yang menjaringkan lebih daripada 40 gol. Lebih daripada 40. Okey, tengok dekat sini. Tadi ditanya bilangan pasukan. Okey. Dia minta Y yang menjaringkan lebih 40 gol. Tengok 40 dekat sini. Okey, so kita tahu bilangan pasukannya mesti berapa? Dapat berapa? 11. Macam mana dapat 11? Saya buat 7 tambah 4 dekat kekerapan tu sebab dia bilangan gol lebih daripada 40. Okey, bilangan gol lebih daripada 40. Kalau lebih daripada 40 maksudnya 40 ni tak termasuk. Okey, jadi kita ambil yang bawah ni je. Okey, ambil yang sini. Jangan ambil yang midpoint pula. Sebab midpoint ni maksudnya midpoint ni maksudnya ini. Bilangan gol. Sekarang soalan minta bilangan pasukan. Okey. Soalan minta nyatakan bilangan pasukan. Okey. Sebab tu kita ambil jawapan dia adalah yang ni. Paksi Y. Paksi Y ialah kekerapan. Jadi 7 tambah 4 dapat 11. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya, ni pun sama juga. Okey. Buat ini. Sempadan atas, sempadan bawah, ni nombor 23. Okay. Tengok kat sini, sempadan atas. Ni 4 kan? Jadi sempadan atas dia mesti 4.5. Ni 8. Sempadan atas dia ialah 8.5. Tapi kena check jugalah. Macam yang cikgu cakap tu, 4 tambah 5 bahagi 2 dapat 4.5. 8 tambah 9 bahagi 2 dapat 8.5. Okay. Itu untuk check lah. Okay. Kekerapan lombokan ni paling senang sebenarnya. 2 ni mesti tambah dengan 3 dapat 5. Okay. Lepas tu 5 tambah 5 dapat 10. 10 tambah
9 dapat 19. Okay, dia macam tu. Dan buatlah sampai bawah. Kekerapan unggukan ni semua boleh kira ke? Boleh. Boleh jangan salah tau. Okay. So untuk soalan B, minta nyatakan kelas mode. Okay, mode tu maksudnya apa? Mode tu maksudnya yang dia punya kekerapan ni paling tinggi. Kita tengok yang paling tinggi berapa. Paling tinggi ni adalah 14. Okay, maksudnya dia ulang 14 kali. So, kita akan ambil 14 ke jawapan dia? Tak. Bukan. Kita akan ambil dia punya kelas ni. Okay. Sebab ini hanya menunjukkan dia punya kekerapan. Berapa kerap dia ulang. Okay. Jadi, kita ambil jawapan dia adalah 17 hingga 20. Kita tengok yang C pula. Dia suruh lukis 2 cm kepada 4 tahun. Yang ni 2 cm 4 tahun. So, ni betul lah beza dia 4. Lepas tu, 2 cm kepada 5. Okay. Dan suruh lukis graf ogive. 2 cm kepada 5. So, ni betul beza dia 5, 10, 15 sampai 40. Sampai 40 ni sebab okay, tengok dia punya. Kalau graf ogive, faksi X ni kita guna apa? Okay, kalau graf ogive faksi X ni kita guna? Sempadan atas. Sempadan atas. Okay. So, faksi X ni guna sempadan atas. Faksi Y ni guna kekerapan longgokan. Okay. Okay. So, lepas tu plot lah macam biasa. Plot macam biasa. Graf ogive ni boleh ke nak buat? Boleh. Boleh Afiq boleh? Ya, cikgu bagi. Boleh. Siapa lagi satu? Faiz Boleh. Boleh Okay. Kalau tak boleh, tanya kawan-kawan. Atau kalau tanya kawan pun tak faham, tanya je cikgu terus. Okay? Bila-bila pun boleh tanya. So, seterusnya soalan D. Okay, soalan D ni cikgu suruh buat ke? Tak kan? Tak. Okay. Ni nanti kita akan masuk next class. Okay. So, seterusnya soalan nombor 4. Okay, ni buat jadual kekerapan macam biasa. Okay, ni senang, dah boleh score. Lepas tu dia suruh hitung mean. Hitung mean pun cara macam biasalah. Hitung mean. Okay. Hitung mean ni boleh pastikan boleh tau. Titik tengah darab kekerapan. Ni pun darabkan. Okay, semua tambah. Bahagi dengan ni. Total kekerapan. Cuba kira dapat berapa? Dapat tak? Dapat tu. Okay, dapat 57.5 kan? Okay, so next dia suruh cari yang C ni. Menggunakan 2 cm kepada paksi mengufuk 2 cm 5. Paksi Y 2 cm kepada seorang penumpang. Jadi untuk yang ni, paksi X ni beza dia mesti 5.
Yang ini beza dia mesti 1. Okay. So kita tahu kalau graf ni diminta graf apa ni? Graf histogram. Okay. Kalau graf histogram dekat paksi X ni apa? Sempadan atas. Sempadan atas. Okay. Okay. Paksi Y ialah kekerapan. Okay. So boleh tak dapat dia punya graf histogram ni? Dapat. Dapat Dapat. Okay, semua dapat Sama dengan jawapan ni? Sama. Alright. So dia suruh juga lukis poligon kekerapan. Kekerapan tengok. Dia mula dekat kosong dan berakhir dekat kosong. Okay. Dia kalau graf yang ni semua dia tak boleh tergantung. Tak boleh sampai sini je. Dia tak boleh sampai sini je. Okay. Dan untuk yang graf histogram ni, kalau kita nak tahu berapa dia punya histogram ni, tiang dia ni ada berapa? Kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mesti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Okay. So 5. Macam biasa. Okay. Mode. Dia tanya nyatakan kelas mode. So kita tengok nombor 5. Tengok kekerapan ni. Mana paling tinggi adalah 10. Okay. So kita ambil dia punya kelas ialah 35 hingga 39. Okay. Ni jawapan dia. Dia minta mode. Okay. Lepas tu dia minta lukis graf ogive 2 cm kepada 5 dan 2 cm kepada 5. Maksudnya kat sini beza dia adalah 5. Dekat sini pun beza dia adalah 5. Okay. Untuk satu kotak besar tu beza dia 5. Okay. So kalau graf ogive kita tahu paksi X mesti sempadan atas, paksi Y mesti kekerapan longgokan. Okay. So kita ada kat sini sempadan atas dan kekerapan longgokan. So plotkan je lah macam biasa. Boleh? Ini boleh buat? Boleh. Okay, boleh Boleh. Okay. So sampai situ je lah. Yang untuk quartile ni cikgu belum masuk lagi. Okay, next class kita boleh masuk lah. Semua faham macam mana nak buat graf, macam mana nak buat jadual ni. Okay. So untuk kelas hari ni sampai situ je. Kita akan bincang. Kalau ada apa-apa tak faham, tak tahu lagi macam mana nak buat graf, boleh tanya cikgu dia terus. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Okay, tak ada Tak ada. Okay. So kita habiskan kelas sampai sini je untuk hari ni. So, terima kasih semua.